berdasarkan pengalaman Datuk lah bersama dengan UMNO Kelantan, Datuk lihat UMNO capable, ada pemimpin yang boleh mengambil alih kerajaan Kelantan. UMNO dia ada duit lah. Jadi bila parti yang ada duit ni kita kena awasi jugalah. Mesti sabar dulu, jatuh pasal duit juga kan. Jadi dengan Wak Ihsan ni dia mesti guna duit juga. Duit kaya ni dia akan guna untuk menang pilihan raya. Jadi kita tak boleh pandang ringan dengan berapa ratus juta yang sepatutnya rakyat Kelantan yang dapat. UMNO akan gunakan duit ni. Jadi sebab itu saya fikir baiklah kita sebenarnya PAS dan Pakatan betul-betul menjelaskan perkara ini. Misalnya soal minyak, soal isu minyak. Pada saya, selagi kerajaan pusat tak bagi duit tu kepada rakyat, sepatutnya orang Kelantan ni tak undi lah barisan tu. Sepatutnya. Sebab ini satu penipuan besar-besaran. Apa dia Wak Ihsan? Kalau tak ada hak langsung, apa baginya? Mengapa tak bagi kat Johor? Dia bagi Wak Ihsan tu sebab dia rasa berdosa lah. Ini duit kita, tapi dia tak nak bagi sebab dia ada kuasa. Dia kata dia duit dengan tangan dia. Jadi tindakan barisan dengan soal soal minyak ni, duit minyak ni satu soal yang pada saya, kalau saya orang Kelantan, saya tak boleh maaf ke? Saya tak undi dia. Jadi tapi tak semua orang macam tu. Tapi jelas pada saya, kita negeri miskin. Kalaulah duit itu diberi kepada kerajaan, bukankah banyak benda yang boleh buat? Jadi macam Datuk Mustafa kata, kita tak ada hak. Dia kata lah. Kalau tak ada hak, bagi Wak Ihsan buat apa? Jadi Terengganu 19 tahun dia bagi duit royalty. Lepas tu bila PAS mentah, dia panggil Wak Ihsan. Jadi rakyat tahu muslihat ini. Jadi tak payah jadi undang-undang antarabangsa. Dulu Terengganu boleh duit. Bila PAS mentah 19 jadi Wak Ihsan. Kelantan pun bila kita kata kita minyak tu ada hak untuk kita, dia kata ni Wak Ihsan. Jadi balik pada soalan tu tadi, memanglah saya bimbang dengan duit yang banyak ni, banyak benda yang boleh mereka lakukan. Dan seperti kita tengok Manik Urai lah, Manik Urai duit banyak, maka PAS hampir-hampir tewas. Jadi untuk mengatasinya, rakyat Kelantan mesti membawa kesedaran politik yang lebih tinggi. Yakinkan mereka bahawa masa depan negeri Kelantan dan anak cucu mereka bergantung kepada politik yang lebih telus dan jelas. Dan kita, Pakatan Rakyat, akan memberi wang ini kepada negeri Kelantan. Malah kita buat keputusan bahawa katalah Kelantan menang Barisan Nasional dan kita merintah pusat pun, kita akan bagi. Kerana rakyat pilih kerajaan itu, kita kena hormat. Tapi Barisan Nasional dia tak tahu hormat undang-undang ni, moral pun tak ada. Jadi kita kena yakinkan Kelantan, rakyat Kelantan, dosa tak bagi duit minyak ni pada saya lah, tak boleh dimaaf. Berapa tahun lah simpan duit. Bila kita bising, barulah Wak Ihsan. Kalau kita tak bising, itu Wak Ihsan pun tak ada. Ini kerajaan yang dishonest. Jadi saya pun tak tahulah. Jadi soal tapi saya dengar kata Tengku Razali pun nak berucap, menjelaskan benda ni. Saya harap benda ni dapat membantu lah. Jadi patutnya Kelantan menolak Barisan Nasional sebab perkara ni. Okey, last sekali tu, apa harapan Datuk kepada parti-parti dalam Pakatan, penyokongnya? Harapan saya ialah kita kena terus berkeyakinan. Kadang-kadang saya banyaklah dengar kita kadang-kadang sama-sama kita pun suka memperkatakan benda kelemahan kita. Ini grup ni patut begini, PAS patut begini, DAP patut begini, keadilan begini. Saya lebih suka kepada pendekatan bagaimana kita nak tolong. Kalaulah PAS lemah dalam aspek itu, bagaimana kita boleh tolong PAS. Kalaulah kelemahan keadilan dalam hal-hal tertentu, bagaimana kita dapat membantu. Jadi saya rasa lebih positif. Itulah harapan saya. Jadi saya seperti saya katalah, kalau Kelantan tu misalnya ialah kerajaan PAS, tapi PAS juga mesti membantu keadilan di Kelantan supaya kuat, supaya
di antara kita dua-dua ni kita dapat menangani masalah barisan. Kerana we have a common enemy. Jadi kita kena tolong membantu. Dengan tingkat lagi, saya lebih ingin melihat macam di Terengganu misalnya. Walaupun kita terima Terengganu ni secara sejarah dan tradisinya pas punya kawasan. Tapi saya harap kita dapat menilai kembali keperluan pengundi, pembagian kursi. Pilihlah yang terbaik di antara dalam pakatan ini supaya kita menang. Kita jangan melihat teritori masing-masing. Pada saya tak guna PAS menang kursi sebanyak ni tapi tewas di pusat. Kerana kalau kita tewas di pusat, kita merintah negeri pun tak lama. Jadi tumpuan harus diberi, prioriti harus diberi kepada macam mana kita nak menang pusat. Dan dalam hal ini kalau kita perlu bagikan kursi dan kita perlu kompromi dalam soal ini, saya rasa kita kena lakukan supaya matlamat menang.